nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, nama kitab. Ya, kalau ada yang tak ingat nama kitab, Nurul Yakin. Nama kitab ni besar kan? Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ya. Cahaya keyakinan pada mempelajari sirah perjalanan hidup Sayyidil Mursalin, penghulu kepada segala rasul. Ya, itu nama kitab dalam bahasa Arab, karangan Syekh Muhammad Al-Khudari Beg. Ya, ini orang Mesir dan apa kita panggil, ya, dia juga pernah jadi hakim mahkamah. Ya, dia pensyarah, ya, guru pensyarah ulama, dan beliau juga hakim mahkamah, ya, mahkamah syariah, ya, di Mesir dan juga di Sudan. Sebab dulu Sudan adalah sebahagian daripada wilayah Mesir, ya. Sudan tu part of Mesir, part of Egypt. Nanti kalau kita sebut Mesir kan orang kata Mesir mana? Egypt lah, ya, sama. Okey, boleh dengar di belakang, ya? Boleh, ya? Apa jauh sangat tu? Jangan malu. Ya, depan sikit. Jadi sampai mana kita? Muka surat yang ke-7 ke? Muka surat yang ke-berapa? Cuba tengok balik, puan-puan, tuan-tuan. Tajuk dia belah dada tu ke? Okey, ya. Jadi subjek sirah ni subjek yang selalu dianaktirikan. Ya, Ustaz selalu sebut begitu. Pasal apa? Sebab orang tak minat belajar sirah. Ya, orang minat belajar fiqh. Belajar hadis, ya. Belajar apa kita panggil, ya, belajar tajwid, ya. Sebab dia tak tahu bahawasanya sirah ni lah yang cerita pasal Islam tu. Ya, kalau Ustaz sebut pun mungkin tuan-tuan puan-puan pun tak nampak, ya. Pasal kita nak bagi tahu, ya, ketika Allah nak bimbing umat manusia, Allah akan hantar rasul. Rasul tu untuk umat kita ni nama dia Muhammad bin Abdullah, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila rasul tu diutus, ya, maka rasul tu datang, rasul tu lah yang tunjukkan Islam tu macam mana. Ya, abang Syuaib, ya. Bila rasul datang, rasul tu lah yang apa? Dia lah yang demonstrate. Dia lah yang tunjuk semayang ni macam mana. Kalau rasul tak tunjuk, kita tak tahu, tuan-tuan. Nak angkat takbir pun tak tahu. Sebab rasul lah yang akan menunjukkan, ya, kepada kita bagaimana nak solat. Rasul lah yang tunjukkan kepada kita bagaimana nak mengurus negara, mengurus masyarakat, kan? Jadi kalau rasul tak tunjuk, kita tak tahu. Tiba-tiba perjalanan hidup Nabi tu yang cerita pasal solat, puasa, zakat, haji, kita tak belajar. Ya, kita belajar dia punya end product dia, end product. End product ni apa dalam bahasa Melayu dia? Apa ni? Apa end product tu? Ya, end product tu ataupun kita panggil finish product lah. Mana kita hanya tengok, ustaz, apa ni, puasa 10 Muharram ni sunat ke, wajib ke? Kita selalu tanya macam tu. Kita kata dia sunat. Oh, sunat, tak payahlah, dia kata. Pasal kita tak belajar sirah. Kalau kita belajar sirah, walaupun dia sunat, tapi kalau Nabi buat, kita kata kita kena buat. Sebab maknanya dia bukan sunat biasa tu. Dia panggil sunat muakkadah. Sunat muakkadah mana sunat yang sangat dituntut, memang diberatkan. Ya, sebab itu bila datang 10 Muharram, maka Nabi puasa 10 Muharram. Ya, malah sebelum puasa Ramadan diwajibkan, ya, diwajibkan puasa 10 Muharram. 10 Muharram tu wajib asal dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, 10 Muharram memang asal-asal hukum dia adalah wajib. Ya, sebab itu semasa Nabi hijrah ke Madinah, tahun yang pertama hijrah, masa tu ayat kutiba alaikumusiyam tak turun lagi.
Kutiba alaikum siyam tu surah Al-Baqarah ayat 183, cerita tentang kefarduan puasa belum turun lagi. Pasal ayat tu turun tahun yang kedua. Tahun yang pertama ayat tu tak turun. Bila ayat tu tak turun, wajib tak puasa Ramadan? Tak ada. Ayat tak ada. Ya. Jadi oleh kerana itu tahun yang pertama hijrah yang wajib ialah puasa 10 Muharram. Wajib puasa 10 Muharram tu. Ya. Masuk tahun yang kedua, apabila puasa Ramadan diwajibkan, barulah 10 Muharram jadi sunat. Kita panggil mansuh ke Ustaz? Dia tidak mansuh hukum wajib. Dia tetap dilaksanakan. Cuma hukum dia turun daripada wajib menjadi sunnah muakkadah saja, sunat yang dituntut saja. Ya, tapi tidak dimansuhkan hukum dia lah. Cuma hukum tu downgraded. Dia downgrade, ya. Okey ya, itu cerita dia. Jadi maknanya nak bagi tahu, kalau kita tak belajar sirah, kita tak tahu dia punya pendetilan dia. Kita tak tahu dia punya konteks. Ya, kita akan kata boleh kot, ya. Kita kata adalah dengar-dengar, tak mau macam tu. Ada dengar-dengar tu tak mau. Pasal dalam Islam bila kita belajar, kita kena tahu accurate. Kita kena tahu betul-betul. Ya, kita tak boleh main agak-agak rasa boleh kot, ya. Kemudian ada orang kata sirah ni kalau kita tak tahu pun tak apa. Tak boleh sebenarnya, sebab bila tak tahu sirah, kita tak tahu mengapa sesuatu tu diwajibkan sebagai contoh. Ya, kita tak tahu cerita. Sebagai contoh macam tadi. Orang tanya pula, ya, bila Nabi bagi tahu 10 Muharram tu sunat muakkadah puasa, sahabat Nabi bagi tahu. Sahabat Nabi yang duduk di Madinah. Kerana Nabi asal Mekah. Ya, walaupun dari segi keluarga Nabi tu Madinah. Pasal datuk Nabi, ya, tu Ustaz kata tadi, ya, kalau kita kata selalu Ustaz sebut, Nabi berasal daripada mana? Semua kata Nabi berasal daripada Mekah. Ustaz kata Nabi berasal daripada Madinah. Semua dah diam lah. Semua diam aja, tunduk aja kan. Dia kata bukan Nabi asal daripada Mekah. Jadi Ustaz betul kan? Ustaz kata Nabi lahir di Mekah. Lahir di Mekah tapi berasal daripada Madinah. Macam mana pula Ustaz? Ya. Pasal datuk Nabi Abdul Muttalib dia lahir di Madinah. Dia lahir di Madinah, ya. Walaupun bapa dia Hashim tu orang Mekah. Tapi ya, Hashim tu kahwin dengan perempuan Madinah. Ya. Jadi Salma, ya, Salma binti Amru nama dia. Salma binti Amru, beliau adalah Nabi punya moyang, ya, moyang sebelah bapak lah. Jadi bila dia kahwin dengan Hashim, dapat anak nama Syaibah yang kita panggil Abdul Muttalib, orang yang samalah. Jadi Abdul Muttalib lahir di Madinah tetapi dibawa pergi ke Mekah untuk gantikan bapa dia sebagai gubernur Mekah. Ya, jadi besarlah Abdul Muttalib di Mekah. Kahwinlah dengan orang Mekah, ya. Dapatlah bapa Nabi dan dapatlah Nabi akhir dia. Jadi kalau kita kata Nabi berasal daripada Mekah, tidaklah kita kata 100% salah. Pasal Nabi memang asal lahir di Mekah. Tapi kalau kita tengok susu galur moyang Nabi, sebahagiannya memang daripada Al-Madinah. Sebab itu apabila pada malam Isra' Nabi diisra'kan, perjalankan daripada Mekah ke Baitul Maqdis di Palestin, ya. Betul dah tak ada, ya. Belakang. Oh ada betul. Oh ada. Ya. Pointer. Ada. Semua ada. Sini lengkap semua. Semua sini lengkap. Engineer. Ya. Jadi Nabi daripada Saudi lah, ya. Jadi Nabi daripada Saudi. Jadi maknanya ini memang tanah Arab, ya. Ni yang kita kata Egypt tadi kan, ya, Nile River kan. Cuma Nile River ni ada dua, ya. Ada Nile River apa kita panggil daripada sinilah, ya. Dia panggil White Nile, ada yang Blue Nile lah. Blue Nile daripada bawah ni, Victoria. Ya, Victoria. Ya, ini yang besar ni tasik buatan manusia tu. Yang besar tu tasik buatan manusia, ya. Sekarang ustaz kalau pergi Mesir sekarang ni, kita pergi sampai ke Aswan. Kita pergi sampai ke Aswan, ya. Kita naik cruise, ya, 4 hari 4 malam. Daripada Aswan sampailah ke Luxor. Ya, kita ada sebab di bawah tu lagi banyak dia punya khazanah dia, ya. Sebab kita selalu sebut bila orang tanya, sebutkan
apa ni 7 benda ajaib dalam dunia, kita akan kata salah satunya piramid kan. Ya. Jadi bila kita sebut yang lain, semua sebut yang luar Mesir. Sebenarnya 7 tu duduk kat Mesir. Yang kita tengok tu baru piramid. Ada 6 lagi kat bawah. Ya. Jadi 6 kat bawah tu lah yang nak kena pergi tengok tu. Ya. Tak apalah, nanti lepas PKP kita pergilah. Ya. Okey. Yang Sungai Nil tu termasuk yang harta karun yang terbenam tu. Tak masuk, itu sebelah, itu di Al-Fayum. Al-Fayum yang sebelah sana, tak masuk Sungai Nil. Dia 1.5 jam perjalanan daripada Kairo. Kairo kita kena pergi ke belah barat sana, baru jumpa Al-Fayum. Al-Fayum tu bandar yang dibina oleh Nabi Yusuf, yang ada water apa? Water apa dia panggil tu? Water itulah ya. Apa istilah dia? Water wheel kan? Water wheel dia panggil. Water mill ya. Sorry ya. Jadi dia ada windmill kan? Windmill dekat Belanda lah. Ini water mill. Water mill tu itulah ya. Dalam bahasa Arab dipanggil sawaki. Maknanya apa kita panggil, apa istilah bahasa Melayu? Kinci air ya. Yang berpusing itulah untuk mengairi sawah. Ya, bukanlah sawah ya. Maknanya ladang lah di Al-Fayum. Besar tasik besar. Tasik besar ya. Tak ada besar sangat. Panjang dia 11 kilometer je. Ya. Tapi kawasan tu nak nanti tak? Kawasan tu tidak didiami. Kawasan yang Tasik Qarun dia tak duduk situ, dia duduk di pinggiran. Pasal kawasan tu kawasan yang turun laknat. Yalah laknat. Kawasan laknat kita tak duduk di situlah. Kejap tu. Kita pergi kejap, kita tengok tempat tu, kita dah faham ini adalah bukti kebesaran Allah, kita keluar. Ya. Nama tu Tasik Qarun nama dia. Tasik Qarun berada di Mesir juga, tapi bukan di Sungai Nil lah. Tadi Abang Syuib bertanya adakah di Sungai Nil, tak ya. Jadi yang nampak besar ni bukan Tasik Qarun. Ini adalah Nasir Lake dipanggil. Nasir. Pasal Presiden Mesir Jamal Abdul Nasir kan presiden pertama kan. Selepas daripada kejatuhan raja lah, sistem beraja, jadi naik Jamal Abdul Nasir. Jadi Jamal Abdul Nasir dia berpakat dengan Perancis untuk membina dam ya, sebab Sungai Nil ni selalu banjir. Ya, jadi dan Sungai Nil ni dia bentuk dia macam ni lah. Ya, sebab sungai mesti berasal daripada tempat tinggi pasal graviti kan. Jadi sebab itu Mesir terbahagi dua. Ya. Mesir terbahagi dua, dia ada sini, belah sini kita panggil Upper Egypt. Upper. Ya. Sebelah sini kita panggil Lower Egypt. Pasal apa? Apa sebab memang sungai dia datang daripada bukit. Ya. Dan biasanya dia ada air takungan di belah atas dan dia ada air terjun. Kalau kita tengok kat mana-mana kat Malaysia ni pun macam tu juga. Kalau kita lalu highway plus kan, kita nak pergi ke utara, di Perak kan, ya. Di Perak kita akan jumpa latar, macam-macam latar lah. Ya. Latar apa? Kijang. Latar kijang ya. Latar tu maknanya air terjun tu. Ya. Sebab tu bila bukit ni kita tarah, hutan-hutan apa semua sebagainya kita botakkan, maka hujan tak jatuh kat situ. Sebab tu masalah kita di Malaysia ni, walaupun kita ada water catchment area kat belah atas, tapi hujan tak turun. Pasal apa hujan tak turun situ? Pasal kita sudah ubah ekosistem. Walaupun ustaz bukan bekerja di jabatan apa dia panggil? Bukan jabatan ekologi. Meteorologi, itu betul. Ya, walaupun tak bekerja daripada jabatan meteorologi dan alam sekitar, tapi konsep tu Islam, kita baca Quran kita fahamlah. Ya. Jadi bila ekosistem kita kacau, jadi dia tidak balance dah. Bila tak balance tu yang hujan merata-rata tu. Cuba tengok kadang-kadang ya, kita dekat highway, kita sebelah sini nak pergi ke utara, kita hujan, sebelah sana kanan tak hujan. Ya. Sebab apa benda macam tu? Sebab manusia sudah kacau ekosistem. Bila kita ganggu ekosistem, Allah ya, bukan salah Allah. Mana? Surah Rum tu. Beberapa surah termasuk surah Rum cerita tentang benda-benda ni ya. Sebab itu sayanglah ya. Sebab kita di Malaysia ni hujan tak berhenti. Ya, Mesir hujan 3-4 kali setahun tapi tak pernah catu air. Ya. Kita kita catu air selalu ya. Walaupun kadang-kadang bukan salah syarikat. Dia pengkhianat tu lah. Ya, yang kita panggil sebagai kilang-kilang yang buang sisa toksik dan sebagainya kan. Memang kita tak salahkan syarikat, tapi masalahnya penguatkuasa lah
Minta maaf kita kata pihak berkuasa tempatan. Ya, pihak berkuasa tempatan PBT kan, yang mungkin itulah ya, tak nak cerita panjang lah, tapi maksudnya ada berlaku ketirisan kat situ. Kita hanya sebut ketirisan ajalah ya. Yang lebih tu nanti SPRM kena buat apa? Kena buat kerja lebih lah. Ya, sebab benda tu dah bertahun. Ya, dan selalu berlaku benda tu. Tahun 2094 Ya. kilang tu. Maknanya dah 6 tahun. Dah 6 tahun. Ya. Jadi tak apalah ya, kita tidak mau. Ya. Is on the north, betul. Dia terbalik. Sebab sungai dalam dunia ni, kebanyakannya dia north south. Kebanyakan sungai dalam dunia. Tetapi ada beberapa sungai dalam dunia dia south north. Dia bukan utara selatan, tapi dia selatan utara. Antaranya dalam dunia ni adalah Sungai Nil. Sebab Sungai Nil punca dia south. Punca dia Victoria ni. Punca dia Victoria, ya. Victoria kat bawah ni lah. Ini Victoria. L Victoria ni Lake Victoria, ya. Jadi dia daripada selatan. Daripada selatan barulah pergi ke utara menuju ke Mediterranean, ya. Walaupun ini subjek sejarah, tapi dalam sejarah ada geografi. Ya, dalam sejarah ada geografi, ya. Kita panggil geographical history, dia panggil, orang putih panggil geographical history. Bila kita belajar geografi pula, dia ada sejarah dia. Kita panggil historical geography pula. Ya. Dia memang Quran geografi history memang berlambat-lambat cerita Mesir, cerita Babylon, Iraq, ya, cerita Yaman, Nabi Hud, cerita utara Madain Soleh, cerita apa kita panggil Baitul Maqdis. Semua cerita sejarah dan cerita geografi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ambil geografi dan sejarah masa SPM dulu, memang salah sendirilah. Salah sendiri. Siapa suruh tak ambil, ya? Itulah cerita dia, ya. Jadi sebab orang Malaysia banyak nak jadi engineer, bukan salah, ya, nak jadi engineer, nak jadi apa kita panggil, nak terlibat dalam sains. Jadi history tu dia tak ambil, ya, kecuali yang kena ambil history siapa dia? Yang kena ambil history lawyer. Ya, kalau dia nak masuk legal school, ya, law school, maka memang dia kena ambil law, dia kena ambil sejarah lah. Kalau tidak nanti orang tipu dia tak tahu sejarah. Ya, nanti orang tanya bilakah kilang tersebut dibina, dia tak tahu. Ya, 2014 rupanya 6 tahun dah. Ya, tak apalah, ya, itu cerita semasa, tapi kita balik pada kisah kita. Jadi nak bagi tahu bahawasanya, ya, ada sungai dalam dunia ni yang bergerak daripada selatan ke utara. Termasuk satu sungai di Malaysia yang bergerak daripada selatan ke utara, namanya Sungai Kelantan. Semua sungai dalam dunia utara selatan. Antaranya Euphrates, Tigris kan, daripada utara. Euphrates, Tigris daripada utara. Tuan-tuan, ya, ini dia. Tak percaya, Euphrates dan Tigris dia datang daripada ni, daripada Ararat ni, ya, banjaran Ararat. Ini salji, ya. Dan setiap tahun dia membekalkan air kerana salji dia melting. Bila dia melting, air itulah masuk dalam sungai ni, Sungai Euphrates dan Tigris. Dan kedua-dua sungai ni daripada utara kemudian masuk ke selatan Persian Gulf. Ya. Tetapi Sungai Nil daripada selatan ke utara masuk ke Mediterranean Sea. Jadi sungai dalam dunia ni yang bergerak daripada selatan ke utara, Sungai Nil of course, dan Sungai Kelantan. Sebab tu bila banjir di Kelantan, kawan, ya, bila Kelantan banjir, mana banjir dulu? Apa ni, Gua Musang banjir dulu ke? Bukan Gua Musang, atas sikit apa Gua Musang? Tempat Ustaz Basit, apa nama ni? Bukan Tumpak utara. Yang sebelah ni, ya, yang sebelah sini. Apa nama? Kuala Kerai. Jadi bila Kelantan banjir, dia akan banjir di Kuala Kerai dulu. Dia tak banjir di Kota Baru. Kota Baru tu nanti kemudian last sekali. Ya. Sebab tu khazanah tu semua tumpuk dekat Kota Baru. Itu dengan Giant, dengan apa, habis semua banjir lumpur tu. Ya. Dan banjir di sana orang dah lebih bersedia lah. Pasal dah tahu dah bila apa Kuala Kerai banjir, kita kena tunggulah. Ya, kena tunggu memang sampai di Kota Baru. Ya, jadi maknanya Kota Baru lebih bersedia untuk menerima banjir tadi kerana mereka sudah tahu air banjir akan datang kepada mereka. So itulah cerita dia. Ya, bukti bahawasanya Sungai Kelantan bergerak daripada selatan ke utara seperti mana Upper Egypt dan Lower Egypt. Itu konsep dia, tuan-tuan. Ya, jadi sebab tu baca kitab sejarah, ya, baca Quran, kita boleh cerita geografi dah, tuan-tuan. Ya, dah boleh goreng geografi dah.
Ya, kalau Jabatan Meteorologi dan Alam Sekitar nak jemput ustaz cerita pasal ni pun anytime, bagi tahu saja. Ya. Bukan sirah je. Tak ada masalah ya. Pasal kita cerita dunia, pasal dunia. Sebab itu jangan pelik, dalam dunia ni ada juga sungai bergerak daripada timur ke barat. Bukan semua utara, selatan, selatan, utara. Ada timur, barat. Apakah nama sungai tersebut? Itu episod akan datang lah. Tak boleh hari ni. 2 minggu lagi lah. Itu episod akan datang lah. Ya? Sebab nanti tuan-tuan lupa balik. Ya? Nanti Ustaz tanya, sebutkan 2 sungai dalam dunia yang bergerak daripada selatan ke utara. Ya? Dia akan jawab, sungai Amazon, dia kata. Bukan Amazon. Sungai Nile. Ya? Nile River. Ya? Sebutkan satu lagi sungai. Ya? Dia akan sebut sungai Mekong. Bukan. Ya? Menam Chao Phraya, bukan. Ya. Jadi kadang-kadang ya kita tak ambil peduli pun. Ya. Sebab apa? Sebab bagi kita tak ada kaitan. Tapi nanti bila kita nak travel, ya, nak pergi Ho Chi Minh, nak pergi apa kita panggil, ya, nak pergi Phnom Penh, ya. Masa tu baru kita tahu lah, dulu tak mau belajar sejarah Asia Tenggara. Kalau belajar Asia Tenggara, belajar geografi kan banyak benda kita tahu. Ya. Jadi itulah cerita dia, ya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan dah tahu kan. Sebab apa Ustaz boleh buat travel? Pasal minat sejarah dan geografi. Simple tuan-tuan. Ya. So itulah cerita dia. Okey, belah dada. Ya. Belah dada kepada baginda Nabi berlaku 2 kali. Ketika berada bersama keluarga Halimah. Ya. Halimah adalah seorang perempuan yang menyusukan Nabi. Beliau adalah ibu susu Nabi. Ya. Jadi beliau menyusukan Nabi setelah daripada 2 orang menyusukan Nabi ataupun 3 orang menyusukan Nabi. Ya. Sudah tentu yang mula-mula menyusukan Nabi mak Nabi lah. Ya, yakni siapa? Ya. Mak Nabi siapa nama dia? Aminah, ya, bukan Aminah. Panjang. Aminah, ya. Aminah yang menyusukan Nabi dulu. Pasal dia yang mengandung dan melahirkan Nabi. Ya. Jadi kalau apa kita panggil, kalau Halimah susukan Nabi, mungkin kolostrum tu dah tak dapat lah. Ya. Pasal kolostrum ni hanya terhasil daripada orang yang baru bersalin. Ya, baru bersalin, sebab itulah dia kena bagi susu dulu ke anak dia. Sebab kolostrum tu paling apa kita panggil, paling berkhasiat lah. Ya, sebab tu budak-budak kita kata, kalau budak lelaki 2 tahun, ya, pertama kalau tak minum benda lain pun tak apa, minum susu ibu je. Dengan syarat susu ibu tu cukup lah. Ya, kalau tak kena cari susu laktogen dan sebagainya lah, ya. Tapi kalau perempuan tak ada masalah. Tapi the first 6 months biasanya kan, baby biasanya tak makan benda lain lah. Ya, cukup dengan susu ibu saja kita kata, ya. Dan dia sihat. Sebab itu anak-anak yang minum susu ibu, ya, selama 2 tahun, dia punya antibody lebih kuat berbanding dengan anak-anak yang katalah mak dia tu tak ada susu cukup, ya, ataupun mak dia bekerja. Ya, sebab tu kita tengok banyak syarikat termasuklah TM kan, TMB Petronas, ya, menyediakan daycare center di mana ibu-ibu boleh bawa anak pergi kerja kan. Ibu-ibu boleh bawa anak pergi kerja dan pada waktu-waktu tertentu mak boleh turun kejap susukan anak. Oh, tu bagus. Ya, mak pun bersemangat nak pergi kerja. Sebab kalau anak letak dekat daycare center tempat lain, mak pergi kerja, dia akan bimbang, takut anak berlaku apa-apa. Ya, berapa banyak kes anak diberikan ubat tidur. Ya, tidur je budak. Dia kata baik betul budak ni, tidur je. Rupanya bagi ubat tidur. Malam, ya, anak melompat-lompat atas badan mak dan bapak. Ya, sebab apa? Sebab dah puas tidur masa siang. Tu memang banyak kes berlaku. Ya. Okey, jadi Halimah dia menyusukan Nabi selepas mak Nabi dan selepas seorang lagi nama dia ialah siapa dia? Suwaibah Al-Aslamiyah. Tak ada kat situ, Ustaz tambah, ya. Suwaibah tu ialah orang yang telah menyusukan Nabi. Dia ada pada muka surat yang ke-6. Sebelum penyusuan, cuba tengok atas tu, ya. Wanita pertama yang menyusu, yang mengasuhnya ialah Ummu Aiman ataupun Barakah Al-Habasyiyah. Dan beliau juga dikatakan pernah menyusukan Nabi. Ya, itu ada cerita dalam kitab syarah kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, karangan Imam At-Tirmizi. Ada cerita, ya, di nota kaki bagaimana Ummu Aiman juga pernah menyusukan Nabi. Termasuklah yang pernah menyusukan Nabi di bawah sekali itu Suwaibah, yakni hamba perempuan yang telah dibebaskan. Kita tak panggil hamba perempuan, kita panggil maula. Maula maknanya hamba perempuan tapi telah dibebaskan. Macam kita kata Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah maula kepada siapa? Siapa yang bebaskan Bilal?
Abu Bakar, ya. Jadi Abu Bakar bebaskan Bilal, maka Bilal tu maula Abu Bakar. Sebab tu Bilal dengan Abu Bakar dia respect habis. Ya. Sebab Bilal ni kita tahu daripada kecil dia telah dijadikan hamba. Ya, Bilal dengan mak dia, Hamamah nama mak dia. Hamamah, ya. Jadi mereka dibeli oleh siapa kita panggil, ya, dibeli oleh satu keluarga Bani Jumah. Ya, Bani Jumah ni Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni kawan baik kepada Abu Jahal. Ya, jadi Umayyah bin Khalaf dia mati dalam perang Badar juga, ya. Jadi beliau keluarganya telah membeli Bilal bin Rabah, ya. Sampailah Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Bilal bin Rabah, ya. Jadi lamalah, ya, dia kemudian dibebaskan. Jadi masa dia dibebaskan tu sekitar usia dia berapa tu, ya? Sekitar usia dia 30 tahun. Maknanya lamalah. Dia jadi hamba tu lebih kurang selama 30 tahun daripada kecil. Ya. Jadi bila Islam datang, baru dia masuk Islam, ya. Dan dia masih lagi dia bekerja dengan bos dia, Umayyah bin Khalaf. Kemudian beliau telah dibebaskan, ya, dibeli oleh Abu Bakar dan bermulalah kehidupan Islam dia. Ya, mana bebas sebagai seorang hamba tak ada lagi lah. Dia jadi maula Abu Bakar, ya. Dan Bilal hidup di Mekah pula selama zaman dakwah 13 tahun lah, macam biasalah. Ya. Jadi 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, Bilal pun dapat dakwah Nabi. Jadi ketika hijrah, ya, sebab dia masuk Islam sekitar umur 30 atau 31, dakwah 13 tahun tadi, masa hijrah umur dia lebih kurang 43. Ya. Jadi maknanya itu kena tulislah tu, ya, sebab tuan-tuan nampak macam lain macam je. Ya. Dia kena tulis lah. Ya. Pasal salah satu ilmu yang ustaz ada belajar ialah ilmu melihat wajah manusia lah, ya. Bila tengok wajah orang tu kita tahu orang tu boring ke apa ke, ya. Pasal dia melibatkan nombor, ya. Jadi bila nombor-nombor ni, engineer dia suka nombor lah, ya. Okey. Jadi apa kita panggil, ya, Bilal, ya. Bilal bin Rabah, ya. Rabah alif ha, Rabah. Bilal bin Rabah. Bilal, ya, Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah dia dibeli, ya, oleh Umayyah. Ya, oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni Al-Jumahi. Jumahi ni salah satu kabilah Quraisy lah. Ya, kabilah Al-Jumahi. Ya, Bilal bin Rabah. Kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar, ya. Oleh Abu Bakar. Abu Bakar nama sebenarnya Abdullah. Ya, Abdullah. Ya. Nama dia setelah masuk Islam lah. Nabi tukar nama dia, ya, kepada Abdullah. Kemudian, ya, kalau kita boleh sebut lagi, ya, apa lagi? Jadi bila dia dibebaskan, ya, dia tidak jadi hamba dah. Kita panggil dia maula. Ya, maula. Maula ni maknanya hamba yang dibebaskan. Hamba yang dibebaskan, ya. Jadi apa ni? Ketika Nabi dapat wahyu, ya, Nabi dapat wahyu. Nabi umur berapa dapat wahyu? Ya, ni semua kita dah tahu dah. Nabi dapat wahyu masa tu umur 40. Ya. Nabi dapat wahyu umur 40. Umur 40. Maknanya Bilal masa tu umurnya sekitar 30 tahun. Bilal umur 30. Sebab dia dengan Nabi beza lebih kurang 30 tahun. Mungkin lebih. Minimum umur dia. Sebab para ulama tak dapat bagi secara spesifik. Jadi ini ijtihad sajalah. Ya. Jadi para ulama macam Ibnu Hajar kata minimum umur dia 30. Ya. Kita ambil senanglah kalau umur 30. Jadi Nabi pun dakwah, kan? Nabi dakwah. Setelah dapat wahyu, Nabi dakwah selama 13 tahun. 13 tahun di mana? 13 tahun di Mekah. Ya, di Mekah 13 tahun. Ya, 3 tahun secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun lagi secara terang-terang, ya. Okey. Jadi maknanya masa Nabi hijrah, berapa umur Nabi? 53 lah.
53, ya. Hijrah umur Nabi 53 tahun. Berapa umur Bilal? 43 tahun. Ya. Tu cerita. Nabi pun hijrah, ya. Nabi hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah ke Al-Madinah. Al-Madinah, ya. Okey. Di Madinah Nabi duduk 10 tahun. Ya, dakwah di Madinah 10 tahun. Ya, di Al-Madinah. Ya, di Al-Madinah. Duduk 10 tahun. Maksudnya ketika Nabi wafat, Nabi umur 63. 63. Berapa umur Bilal masa Nabi wafat? 53. 53. Ya. 53. Bilal, ya, baru umur 53. Jadi masa Nabi wafat umur 63, Bilal baru umur 53. Dan Bilal dia hidup 10 tahun lagi. 10 tahun lagi selepas Nabi wafat, dia hidup 10 tahun lagi minimum. Ya. Jadi maknanya masa Bilal wafat, ya, umur dia ialah 63 juga. Maknanya 53 campur 10. Umur dia 63, ya. Jadi maknanya Bilal wafat, kalau Nabi wafat tahun 11. Nabi wafat tahun yang ke-11 Hijrah. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Jadi kalau Nabi wafat tahun 11, ya, Bilal wafat tahun 20, ya, tahun 20 Hijrah lebih kurang. Sebab 11 ni Nabi awal tahun. Ya. Sebab Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi mungkin Bilal wafat ujung tahun. Maknanya bulan bulan yang hujung-hujung lah. Jadi Bilal wafat tahun 20 Hijrah. Maksudnya lebih kurang 10 tahun lah. Ya. Jadi bukan apa kita panggil, ya. Ini bukan exactly. Dia meninggal tahun 20 confirm. Tapi berapa umur Bilal masa wafat? Umur dia 63 juga. Mungkin lebih. Sebab bila Bilal lahir, para ulama tak boleh tentukan. Ya, pasal dulu tak ada documentation, tak ada kad menalan, tak ada apa, ya. Sebab tu dan masyarakat Mekah pula, mereka bukan masyarakat yang pandai menulis dan membaca. Orang Mekah tak pandai baca tulis. Ya, kerana orang Mekah dia berdasar kepada ingatan. Ya, sebab tu sahabat-sahabat Nabi kebanyakannya tak boleh baca, tak boleh tulis. Jangan peliklah. Ya, kerana kekuatan hafalan mereka. Kita tak boleh sebab hafalan kita tak kuat. Jadi kita kena tulis. Ya, kalau tidak nanti kita lupa balik. Nanti Ustaz sebut, ya, tahun berapa Nabi dapat bila Nabi dapat wahyu 40. Berapa tahun di Mekah? 10. Sebenarnya bukan 10, 13, kita terbalik. Ya, jadi ingatlah 40, 13, 10. 40 Nabi dapat wahyu, 13 tahun dakwah di Mekah, ya, 10 tahun dakwah di Madinah. Total kan 63. Jadi oleh kerana masa Nabi wafat, Nabi umur 63, Bilal baru umur 53 lah. Pasal Bilal dia junior Nabi kan, kawan? Dia junior Nabi 10 tahun. Jadi maksudnya lepas Nabi wafat, dia hidup another 10 years lagi. Ya. Tahun yang ke-20 ni, ini tahun Saidina Umar memerintah. Ni masih zaman Saidina Umar. Ya, sebab Saidina Umar agak lama memerintah, lebih kurang 10 tahun, lebih sikit. Ya. Jadi kalau Nabi wafat tahun 11, Abu Bakar wafat tahun 13. Wafat 13 Hijrah. Ya, 13 Hijrah. Ni Abu Bakar. Ya, Abu Bakar wafat tahun 13. Ya, Nabi tahun 11. Pasal Abu Bakar junior Nabi 2 tahun. Abu Bakar junior Nabi 2 tahun. Maknanya apa Abang Syuaib? Abu Bakar dia pak mentua Nabi kan? Ya. Abu Bakar pak mentua ke anak menantu? Abu Bakar pak mentua lah. Pasal Nabi kahwin dengan anak dia. Anak dia siapa nama dia? Hafsah kan? Anak pada Abu Bakar. Hafsah ke Ummu Salamah, ya? Aisyah, ya, Aisyah. Jadi Aisyah apa ni? Apa kita panggil, ya? Anak Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mentua kepada Nabi. Kalau Hafsah, ya, itu anak Umar. Umar pun mentua juga. Ya, yang menariknya bapa mentua Nabi semua junior Nabi. Tak ada hal lah, apa masalah dia? Ya. Kerana Nabi nak muliakan mereka. Sebab bila Nabi kahwin dengan mereka, anak mereka jadi sebahagian daripada Ahlul Bait Rasulullah. Mulialah. Jadi orang tak boleh nak mengata Abu Bakar. Sebab walaupun Abu Bakar bukan Bani Hashim, tapi perkahwinan anak dia dengan Nabi tu,
menyebabkan mereka menjadi sebahagian daripada keluarga Nabi, Ahlul Bait. Mulialah. Ya. Jadi sebab itu kalau kita tengok para sahabat ni, sebahagian besar mereka bukan Bani Hashim. Yang Bani Hashim Sayyidina Ali yang Bani Hashim, yang lain semua bukan. Ya. Contoh kita kata Khalid tadi kan, Khalid bin Al-Walid dia daripada Bani Makhzum, jauh beza. Tetapi dia jadi keluarga Nabi sebab isteri Nabi adalah sepupu Khalid tu. Soalannya teka. Siapakah akak apa nama apa? Kak Zabidah ya. Cuba teka. Siapa isteri Nabi yang jadi sepupu kepada Khalid tu agaknya? Isteri Nabi semua ada 13 kan? Ada 11 lah yang kahwin tidak dicerai, ada 11. Ya, cuba Kak Zarina cuba teka. Ya, Kak Anijah tak ada hari ni ya. Dia tak sihat. Ya. Okey. Jadi agaknya siapa Khalid bin Al-Walid punya sepupu yang jadi isteri Nabi tu? Khadijah bukan. Ya. Pasal dia Ustaz dah sebut tadi dia Bani Makhzum. Khadijah Bani Asad. Dia kena tengok dia punya susu galo tu yang memboringkan kita tu lah. Ya, sebab ni belajar memang boring punya. Ya. Kena tengok balik ya. Jadi untuk cepat bagi jawapan ya, yang menjadi sepupu kepada Khalid bin Abi adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah tu adalah sepupu Khalid. Ummu Salamah adalah sepupu Khalid sebab bapa Khalid kan Al-Walid. Bapa Khalid tu kan Al-Walid. Al-Walid tu dengan bapa Ummu Salamah adik-beradik. Ya, bapa Ummu Salamah nama dia Suhail. Suhail tu adik-beradik dengan Al-Walid. Bila Al-Walid dengan Suhail adik-beradik, ya, maka anak mereka sepupu lah. Sebab tu Khalid ni walaupun dia masuk Islam lambat, dia kan samsing dulu. Dia kan lawan Nabi, masa perang Badar lawan Nabi, masa perang Uhud lawan Nabi, masa perang Khandaq lawan Nabi. Tapi lepas tu masuk Islam, ya. Jadi bila dia masuk Islam dah tentulah lewat dia lambat. Tahun yang ke-8 tu baru masuk Islam. Sebelum pembukaan kota Mekah, ya. Tetapi dia dengan Nabi boleh rapat. Antara sebabnya ialah sebab family dia isteri Nabi. Sebab Ummu Salamah tadi kan, Ummu Salamah adalah isteri Nabi. Jadi bila Ummu Salamah tu isteri Nabi, Ummu Salamah tu pula sepupu pada Khalid, memang close lah. Ya, di situlah close tu tadi. Sebab itu kita kata perkahwinan Rasulullah membuka pintu dakwah kepada orang lain. Ya, Khalid yang lawan Nabi pun bila Nabi kahwin dengan sepupu dia pun kata, sepupu aku pun ya kahwin dengan Muhammad, sepupu aku pun jadi isteri Muhammad, takkan aku tak masuk Islam. Ya, macam kita kata apa kita panggil ya, ramailah ya di antara sahabat-sahabat Nabi ni yang kadang-kadang anak dia masuk Islam, bapa tak masuk Islam. Ya, macam anak dia ya, kita kata Abu Sufyan tak masuk Islam mula-mula. Tapi anak dia Ramlah kahwin dengan Nabi. Bila Ramlah kahwin dengan Nabi, Nabi selamatkan Ramlah tu. Pasal Ramlah tu suami dia meninggal. Meninggal tu dekat Eritrea tu. Eritrea tu kat mana? Eritrea tu sebelah Sudan dengan Djibouti tu. Jadi bila suami Ramlah meninggal, Ramlah jadi balu. Dah terkontang-kanting, duduk overseas pula tu. Ya, cost of living tinggi tau duduk overseas ni. Ya. Jadi bila dia tak ada siapa nak jaga, Nabi pun tahu, Nabi pun hantar pinangan. Nabi tak pergi sebab Nabi duduk di Madinah, dia duduk Eritrea. Ya, Nabi pun tulis surat kepada Maharaja Eritrea, ya, Najashi. Nabi kata, tolong jadi wakil aku untuk pinang siapa ni Ramlah. Ya, Najashi siap bayar mas kahwin. Sebab tu kita dah sebut dulu, antara isteri Nabi yang paling tinggi mas kahwin dia ialah Ramlah, pasal disponsor oleh ni. Ya, disponsor oleh Maharaja Najashi. Jadi berkahwinlah Nabi dengan Ramlah. Ya, selepas daripada kahwin, Najashi pun sediakan kapal hantar Ramlah balik ke Madinah. Terpaksa cross Red Sea lah, naik kapal. Ya, bila dia jadi wakil Nabi. Tak, dia kalau kahwin tu dia jadi wali tak? Dia tak boleh jadi wali lah. Wali mesti keluarga. Ya, wali orang lain lah. Dari dulu lah orang boleh kahwin, dia lelaki boleh kahwin hantar wakil lagi. Boleh, memang boleh. Macam sekarang masa Covid lagi lah banyak. Masa Covid kan. Pasal masa Covid ni tak, sebab tu kita kata sebenarnya tak ada isu sebenarnya. Ya.
Jadi masa Covid yang tak boleh buat kenduri kendara je masa Covid tu. Ya, memang tak boleh lah kan. Tapi lepas tu adalah boleh, tapi jumlahnya mungkin 250 orang, 500 orang kan. Dan seterusnya lah macam tu. Jadi Nabi dah praktikkan. Jadi Nabi tak perlu pergi ke Eritrea, ya. Nanti selepas daripada majlis perkahwinan apa selesai, maka Najasyi hantar siapa ni Ramlah balik ke Madinah. Barulah Nabi bertemu dengan Ramlah. Jadi bila isu Nabi kahwin dengan Ramlah tu diketahui oleh bapa dia, Abu Sufyan, yang tak suka Islam, apa jadi pada bapa dia? Mesti bapa dia rasa malulah dengan Nabi, ya. Selama ni aku hentam Nabi, aku lawan dia dalam perang, tiba-tiba manusia yang aku benci tu ambil anak aku yang janda tadi sebagai isteri. Cuba kita bayangkan. Mana sejahat mana manusia pun, bila kita buat baik pada family dia, apa kita rasa kan? Ya, Kak Zabidah kan, apa rasa? Mesti dia rasa malu Allah dah dengan Nabi. Sebab tu akhirnya masuk Islam dia, Abu Sufyan. Satu family masuk Islam. Isteri dia Hind pun masuk Islam, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu, perkahwinan tu memang salah satu cara yang apa kita panggil, yang efektif kan? Untuk apa? Untuk dakwah. Ya, dan Nabi telah buktikan. Ya, Nabi buktikan. Bapaknya jahat masuk Islam akhir dia. Ya, apa ni, siapa tadi kita kata Khalid kan, sepupu dia masuk Islam dia akhir dia, ya. Walaupun bukanlah immediately bila Nabi kahwin dia masuk Islam, tak lah, tapi maknanya Nabi buat supaya manusia berfikir. Kita dalam dakwah pun, tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam usaha dakwah kita ajak manusia fikir. Kita, sebab yang bagi hidayah ni Allah. Kita cerita saja, kita tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir, ya, cuba tuan-tuan fikir, kita ni dalam hidup kan, macam orang tak percaya Tuhan kan. Cuba tengok dunia ni, kita kata kan, bulan, bintang, pokok-pokok, apa semua sebagainya, semua running, semua seli. Adalah sekali-sekali puting beliung kan, kita kata tsunami, tapi bukannya selalu. Cuba tengok dalam dunia ni aman, ya, kita kata sungai, laut dan sebagainya. Cuba kita fikir, takkanlah dunia yang hebat macam ni tak ada pencipta, ya. Cuba kita bagi dia renung kan, dia renung kata betul juga, ya. Kita kata kalau kita dalam tubuh manusia ni pun kan, kita tengok betapa kompleks dia kan, ya, dengan darah dia, ya. Lepas tu darah pula ada jenis, ada O, ada A, B, ada A, ada B, ya. Kemudian bukan boleh main saya nak derma darah, kena tengok dulu darah dia jenis apa. Kalau tak match tak boleh, ya. Jadi oleh kerana tu, cuba kita bayang, takkanlah dunia macam ni tak ada siapa cipta, tak munasabah, ya. So balik pada cerita Khalid tadi, ya. Nabi kahwin dengan apa ni, Ramlah. Adakah wahyu? Perintah, ya. Mungkin ilham lah, ilham. Sebab tak ada ayat. Sebab tak ada nampak ayat yang ayat yang suruh Nabi kahwin, yang Nabi dikahwinkan tu ada. Itu dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahshin. Itu ada, ya. Bekas isteri Zaid, ya. Tapi apa ni, apa kita panggil? Yang lain-lain tu mungkin lebih pada ilham lah, Allah gerakkan, ya. Dan sebahagian besar tu adalah merupakan cara dakwah Nabi untuk tarik perhatian mereka, ya. Kebanyakannya macam tu. So okey, ya, selesai di situ, balik pada belah dada tadi. Jadi ketika Nabi berada bersama Halimah, satu peristiwa besar, ya, telah berlaku, yakni peristiwa belah dada Rasulullah untuk mengeluarkan bahagian apa, syaitan di dalamnya. Maknanya dalam tubuh manusia ada bahagian yang syaitan suka duduk, suka bertinggik, kita panggil, ya. Dia suka bertinggik di situ. Jadi peristiwa tersebut menjadikan Halimah merasa takut, lalu mengembalikan Nabi kepada ibunya, ya. Jadi bila benda tu berlaku, sebab adik-beradik apa ni Nabi, adik-beradik susuan dia, bila Nabi kena tangkap, sebab Nabi kena colik, ya. Nabi dicolik oleh dua lelaki berpakaian serba putih, ya. Dan dah boleh agak lah kan siapa lelaki tu kawan? Jibril ataupun Jibrail, dan seorang lagi, ya, Mikail lah biasanya, Mikail, ya. Mikail, kadang-kadang Israfil lah, ya. Macam cerita apa ni kita panggil, 3 malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim, bagi tahu dia isteri dia akan mengandung. Kemudian mereka pun dalam perjalanan nak pergi ke Jordan, nak terbalikkan bumi kaum Sodom. Itu datang 3 orang. Jadi Jibril, Mikail dan Israfil, ya. Jadi kalau kita nanti mesti orang tanya kan, pasal apa Israel tak datang pula? Israel ada tugas lain, ya. Kita kata kalau Israfil kan meniup sangkakala. Meniup sangkakala macam mana? Dia dah pernah tiup tak sangkakala ni? Belum lagi, ya. Jadi dia boleh, maknanya dia adalah apa ni kita panggil benda lain yang dia boleh bantu Jibril alaihissalam, ya.
Tetapi macam tadilah, ya, bila mereka datang dalam bentuk manusia. Ya, Jibril pernah tak datang dalam bentuk asal? Ada. Ya, masa malam Iqra turun. Tapi kebanyakan waktu Jibril datang dalam bentuk manusia. Antaranya ketika jumpa dengan masa sahabat tengah belajar dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki pakaian putih, kan? Kemudian masa Nabi Ibrahim, bila Jibril datang bersama dengan dua lagi malaikat tadi, Ibrahim tak kenal Jibril, pasal Jibril tak introduce dia. Jadi Ibrahim pula jenis suka sambut tetamu masuk, sediakan makanan, ya, anak lembu panggang, ya. Tetapi tiga-tiganya tak makan. Jadi Ibrahim dah rasa takut. Pasal apa tak makan? Tak sedap ke? Ya, ini kita punya specialty ni. Ya. Jadi kata Jibril, ya, sebenarnya kami adalah utusan Allah. Baru Nabi Ibrahim tahu, malaikat rupanya. Maknanya Nabi Ibrahim pun tak kenal. Kerana apa? Mereka datang dalam bentuk manusia. Sedangkan malaikat ni kan bentuk asal dia malaikat lah, bersayap kan, besar, ya. Jadi maknanya tak pelik lah kalau ketika dia datang, Nabi Ibrahim tak kenal. Lepas daripada jumpa Nabi Ibrahim, tiga-tiga tu pergi ke bawah lagi, pergi ke Nabi Lot punya area pula, ya, kaum Sodom. Nabi Lot bila tiga pemuda handsome datang, dia dah takut dah. Pasal apa? Ya, pasal dia takut tiga-tiga lelaki ni dijadikan mangsa oleh kaum Sodom. Ya, dia bimbang. Bila tiga-tiga malaikat kata kami utusan Allah, baru dia lega. Ya, maknanya dia tak boleh buat apa-apa. Ya. Itu yang akhirnya dia terbalikkan bumi kaum Sodom. Salah seorang daripada yang kena tu ialah isteri Nabi Lot. Kerana dia berpaling, ya. Maknanya dialah yang bocorkan rahsia dekat rumah dia ada tiga pemuda handsome tadi. Ya, dia pula viralkan kita kata, ya. Jadi sepatutnya dia jagalah keselamatan tetamu tadi, ya. Tu isteri Nabi Lot, seperti mana isteri Nabi Nuh kan, yang tak beriman, yang tuduh suami dia gila pasal buat kapal di tengah-tengah padang pasir, di atas bukit. Ya, sebab mana ada air kat situ. Tapi Nabi Nuh dah bagi tahu akan berlaku banjir besar. Ya, sebab Allah nak bersihkan dunia daripada orang yang menyembah berhala. Ya, sebab zaman Nabi Nuh orang dah mula sembah berhala. Nabi Nuh lah yang pertama lawan dengan penyembah berhala ni. Ya, Nabi Adam tak ada orang sembah berhala lagi. Zaman Nabi Idris tak ada. Zaman Nabi Nuh, ya, Ibnu Katsir kata Nabi Nuh lah yang mula-mula berhadapan dengan penyembah berhala. Sebab tu cabaran Nabi Nuh tu hebat. Ya. Sebab tu Nabi Nuh dianggap sebagai salah seorang Nabi Ulul Azmi. Ada 5 kan? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 5 yang cabaran paling hebat. Dan antara cabaran mereka ialah penyembah berhala. Ya, sebab penyembah berhala ni memang kita kata, ya, tak susah nak ditegur. Ya, macam Nabi dengan orang Mekah, payah. Orang Mekah nak masuk Islam payah. Ya. Setelah mereka tengok Nabi berjaya, ya, tentera Nabi makin kuat, ramai orang masuk Islam, barulah akhirnya terbuka hati nak masuk Islam. Itu pun kerana seolah-olah, ya, mereka dah tak boleh pergi dah. Bila dah tak boleh pergi, jalan buntu, masa tu baru nak menerima Islam. Ya, itu cerita orang Mekah sama macam cerita zaman Nabi Nuh juga, sembah berhala. Ya, zaman Nabi Lot lagi hebat pasal melakukan hubungan sesama jenis pula. Ya, jadi maknanya pelik kita kata. Jadi Halimah dia mula rasa takut. Jadi dia pulangkan Nabi. Dia pulangkan Nabi tu masa umur Nabi 5 tahun. Ya, Nabi punya mak nanti Aminah wafat masa Nabi umur 6. Jadi dia pulangkan tu setahun sebelum mak Nabi wafat. Jadi dapatlah Nabi bermanja dengan mak dia. Ya. Jadi itu sebagai bukti bahawasanya Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Sebab apa? Sebab kalaulah Nabi terus dijaga oleh Halimah, Nabi tak dapat bermanja dengan mak dia lah. Ya. Maksudnya tak dapat. Sebab mak Nabi masa Nabi umur 6 tahun mak dia wafat dah. Ya. Jadi sebab itu apabila Nabi balik kepada mak dia, itu satu rahmat lah. Ya. Satu cara Allah nak bagi Nabi kegembiraan. Ya. Halimah menceritakan kepada ibu Nabi ketika Muhammad dan saudara-saudara sesusunya bermain-main di kawasan peliharaan kambing di belakang rumah kami. Tiba-tiba saudaranya datang mengadu kepadaku dan suamiku, saudara saya berbangsa Quraisy, mana Nabi lah, telah dibawa, ya, dicolik oleh 2 orang lelaki berpakaian serba putih. Ya. Mereka membaringkannya dan membelah perutnya sambil memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam perutnya. Selepas itu aku dan suamiku mencarinya, kami mendapati muka Muhammad pucat. Selepas peristiwa itu aku dan suami sentiasa bersamanya.
Kami bertanya kepada Muhammad, apakah yang telah berlaku kepadamu, wahai anakku? Muhammad menjawab, 2 orang lelaki berpakaian putih datang berjumpaku. Salah seorang daripadanya berkata, kanak-kanak inilah yang kita cari. Ya, kawannya menjawab, ya, maka mereka memegang dan membaring dan membelah dada perutku. Mereka mengeluarkan sesuatu dan mencampakkannya. Aku tidak mengetahui apakah benda tersebut. Nabi tak tahu. Ya, jadi itu berakhirlah cerita Nabi di kampung Bani Sa'ad. Bani Sa'ad tu ialah family kepada Halimah tadi. Dah tentu mereka bukan Quraisy lah. Ya, mereka ni orang Badui sebab mereka duduk di padang pasir. Ya, tetapi mereka punya adab akhlak tu sangat baik. Ya, sebab tu orang Arab dulu mereka dihantar ke kampung untuk disusukan minimum 2 tahun. Ya. Lepas 2 tahun bergantung. Kalau bapa kata extend, maka mereka akan macam Nabi kan. Bukan setakat 2 tahun, Nabi sampai umur 5 tahun. Ya, maknanya patutnya 2 tahun Nabi dihantar pulang. Tapi dia extend sampai umur Nabi 5 tahun. Itu pun kerana berlaku Nabi kena colik tadi. Ya, okey, di belakang kematian Aminah dan Abdul Muttalib. Muka surat yang ke-8, kemudian Nabi tinggal bersama ibunya Aminah. Aminah membawa Nabi ke Madinah. Sebelum dia wafat, Aminah bawa Nabi ke Madinah untuk menziarahi bapa saudara sebelah ayahnya. Ya, jadi sebab apa? Sebab memang Nabi asal daripada Madinah. Sebab tu bila mak Nabi nak wafat, sebelum dia nak wafat, ya, dia nak kenalkan Nabi dengan family dekat Madinah tu. Jadi keluarga Bani Adi bin Najjar, ya. Bani Adi bin Najjar ini nanti yang memiliki tanah yang dibuat Masjid Nabawi tu. Masjid Nabawi tu, ya, itu kawasan keluarga Bani Najjar, ya, Bani Adi bin Najjar. Ketika dalam perjalanan pulang, setelah jumpa family, Aminah ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa. Ya, ada nota kaki di bawah, sebuah perkampungan yang terletak antara Mekah dan Madinah. Ia lebih hampir kepada Madinah. Maknanya keluar dari Madinah, tak lama lepas tu apa yang berlaku? Mak Nabi sakit dan meninggal. Jadi bila mak dia meninggal, siapa yang jaga Nabi? Dah tentulah Ummu Aiman tadi. Ummu Aiman, ya. Dan ditanggung oleh datuknya Abdul Muttalib. Jadi Ummu Aiman dia sudah berkahwin. Ya, dan dia ada anak nama Aiman. Sebab tu panggil Ummu Aiman tu. Ya. Jadi katanya Aiman ni lahir, ya, dalam jarak 2 tahun sebelum Nabi. Ya. Pasal apa penting 2 tahun tu? Pasal apa Kak Zarina? Ya. Sebab kalau Aiman tu lahir 5 tahun sebelum Nabi, macam mana mak dia nak susukan Nabi? Ya. Jadi maknanya dia mesti lahir dalam Nabi dengan Aiman tu mesti dalam jarak 2 tahun supaya Nabi sempat menyusu kan daripada Ummu Aiman tu. Barulah boleh Nabi dengan Ummu Aiman tu jadi anak susuan. Itu pun mesti berapa kali susu? Minimum berapa kali? Macam mana? 5. Minimum 5. 5 kali kenyang. Bukan 5 kali susu. 5 kali kenyang. Ya. Walaupun hari yang sama kita kata. Ya. Mungkin pagi, petang, malam, lepas tu besok pula, ya. Dalam masa beberapa hari tak ada masalah, asalkan 5 kali kenyang. Maknanya budak tu jadi anak susuan. Jadi sebab tu Nabi dengan Ummu Aiman tak ada masalah. Nabi boleh baring di pangkuan dia. Ya, Nabi boleh pegang dia, Nabi boleh sentuh dia sebab dia adalah ibu susu Nabi. Ya, seperti mana mak Anas bin Malik. Mak Anas bin Malik di Madinah, Nabi biasa pergi rumah Anas dan Nabi tidur di pangkuan mak dia. Mak dia Ummu Sulaim. Pasal apa Nabi boleh tidur di pangkuan mak dia? Sebab Ummu Sulaim tu mak saudara susuan. Dia bukan mak susuan. Mak saudara susuan. Mak saudara susuan ni macam kita kata Aisyah dengan Asma lah. Aisyah kan tak ada anak. Asma kakak dia kan. Jadi bila kakak dia ada anak, ya, Abdullah nama dia, maka Aisyah ambil Abdullah tu jadi anak angkat dia. Boleh tak? Jawapannya boleh, ya. Kalau bersentuh batal tak wuduk? Tak batal. Ya, pasal Asma tu bukan sekadar ibu kepada, ya, bukan sekadar ibu susu. Dia juga adalah ibu kandung. Dia pula kakak kepada Aisyah. Maknanya Aisyah dengan Abdullah tu, Abdullah bin Az-Zubair adalah anak saudara. Mahram lah. Dia mahram. Ya. Jadi ada 2 cara untuk jadikan mahram. Sama ada
anak kepada kakak kita atau anak kepada adik kita ataupun ibu susuan. Ya, kita suruh family kita susukan budak tadi. Ya, maknanya kalau katalah Aisyah nak ambil budak lain, Aisyah minta, kebetulan Asma pun lahirkan anak, boleh menyusu, ambil budak tadi, Asma susukan. Bila Asma susukan, budak tadi jadi anak susuan Asma dan dia jadi anak saudara susuan, which is mahram juga. Ya, so macam itulah cara Islam aja. Jadi makna kita boleh settlekan benda tu. Ya, tetapi macam tadilah, kalau kita ambil budak tu dah besar, macam mana? Budak tu dah umur 8 tahun. Macam mana? Boleh tak? Boleh tak selesaikan? Boleh tak? Ya, Kak Cimah. Abang saya ada anak angkat. Masa anak tu umur berapa? Saya baru lahir. Okey, lagi senang lah. Jadi saya menyusukan anak angkat itu. Okey. Jadi dia dengan abang saya malam tu tidak. Budak tu lelaki perempuan? Perempuan. So, mahram lah. Pasal abang Kak Shima tu adalah bapa saudara susuan. Budak tu dengan mak, dengan isteri abang tu, dia tak ada masalah sebab dia perempuan dengan perempuan. Jadi okeylah tu, betul lah tu. Ya, jadi maknanya abang tu boleh pegang, dia boleh sentuh, tak batal wuduk. Ya, cuma dia tak boleh jadi wali untuk nikah je. Ya. Jadi maksudnya Islam menyediakan penyelesaian. Kalau zaman sekarang lagi senang kan? Kita tak payah ni, kita boleh ni je, hormon. Ya, kita injek bagi hormon, kemudian dia boleh menyusukan ya untuk beberapa hari, lepas tu selesai. Mana dia tak perlu bagi orang. Maksudnya harta boleh dapat ke? Harta tak boleh. Tak boleh. Anak susuan tak boleh mewarisi harta. Kita boleh hibah kat dia. Hibah. Maknanya kita hadiahkan dia. So kita buat siap-siap lah, jangan tunggu wasiat. Wasiat dia tak layak. Ya, jadi Kak Zarina boleh siap-siap pergi ke mana-mana apa kita panggil pengurus ni kan, pengurus harta. Jadi minta dia settlekan. Ya, kita kata ni rumah saya dekat USJ 2, ya, ada rumah semidi nak bagi kepada anak ni, contohlah. Ya, dan kereta BMW saya ada 3 biji. Jadi ada satu ni tak berapa pakai lah. Ya. Tak berapa pakai, jadi nak tukar nama pada anak boleh, tak ada hal. Ya. Kalau anak lain tak setuju, anak lain tak boleh marah. Pasal kita masih hidup. Dia yang masalah ni nanti, kita kata pada anak kita, apa ni abang, ya, Along, Angah, nanti kalau mak mama meninggal, nanti Along Angah bagi sikit je harta pada adik, ya. Tak mahu dia. Masa mak kita masih hidup, memanglah. Dia kata, ya mak, takkan lah, ya. Tapi nanti bila dah meninggal, dia tahu dah, ya, wasiat tak layak anak susuan. Tak layak. Sebab tu anak susuan ataupun anak angkat, kita kena buat hibah. Bagi siap-siap. Ya, kita bagi siap-siap. Ya, maknanya kamera-kamera kita yang mahal ni, ya, kita bagi tukar nama siap-siap lah. Ya, kita jangan ni lah. Ya, kita dah siap-siap dah. Ya, tukar nama siap-siap. Ya, tetapi kita boleh tak bagi dulu. Sebab hibah bukan bagi immediately. Kita kata harta ni sekarang harta saya, tapi kita dah ada dah ada surat semua, surat menyurat hitam putih. By the time saya meninggal aja automatik kita dah boleh buat. Ya, kita dah pre-plan. Ya, itulah dia panggil apa ni kan? Ya, apa dia panggil istilah dia? Macam financial planner punya apa kan? Ya, untuk hibah, untuk apa semua sebagainya lah boleh. Estate management. Ya, estate mesti apa ni, property biasa kan? Tapi ini secara umum lah, duit, ringgit, apa semua sebagainya lah. Ya. Okey, kematian Aminah kita dah tahu dah. Ya, dia sakit, Ummu Aiman lah yang jaga. Ya. Tetapi dari segi apa kita panggil keperluan nafkah, datuk Nabi lah yang bagi, Abdul Muttalib lah. Ya. Jadi dia apa kita panggil, dia curahkan kasih sayang pada Nabi, tapi hanya bertahan 2 tahun. Masa Rasulullah SAW dibawa ke Madinah dengan mak itu, ada orang lain lagi bukan dia berdua je. Kemungkinan lah, sebab orang tak berani kalau nak berjalan, lagi-lagi perempuan kan. Dah tentu mungkin ada lah orang lain, tapi yang rapat dengan Nabi hanya Ummu Aiman lah. Sebab Ummu Aiman ni asalnya adalah hamba sahaya. Ya, beliau dimiliki oleh siapa kita panggil, bapa Nabi Abdullah. Kalau nak buka cerita panjang, ustaz boleh cerita. Ya, tak apalah ya, nampak tuan-tuan nampak apa berminat, ya, berminat boleh ceritalah. Ummu Aiman ni sebenarnya dia datang daripada Yaman. Dia daripada Eritrea juga. Ada orang kata dia memang kulitnya agak gelap.
Dia macam Bilal bin Rabah. Ya, yang menariknya beliau ditangkap ketika berlakunya peperangan tentera bergajah. Tentera bergajah, ya, Ashabul Fil tu. Sebab Ashabul Fil tahun Nabi lahir. Nabi masih dalam perut mak dia lagi. 55 hari lebih kurang. Lebih kurang 2 bulan sebelum Nabi lahir berlaku peristiwa Ashabul Fil. Jadi salah seorang daripada apa ni kita kata, dia bukan tentera lah, dia budak suruhan lah. Ya, jadi budak suruhan yang kena tangkap, yang ditangkap oleh Abdul Muttalib, datuk Nabi, ialah Ummu Aiman. Barakah tadilah. Sebab tu dia Barakah Al-Habasyiyah, maknanya dia orang Habsyi, kulit hitam lah, ya. Jadi bila Abdul Muttalib dapat tangkap, ya, jadi dia bagi apa ni Ummu Aiman tu kepada, masa tu belum panggil Ummu Aiman lah, dia belum kahwin. Mana dapat Ummu Aiman lagi? Barakah lah. Bagi Barakah tu pada Abdullah. Tu Abdullah yang jaga. Ya. Jadi bila Abdullah jaga, nanti bila Abdullah meninggal, Aminah pula jaga Ummu Aiman ni. Jadi bila Aminah meninggal, ya, maknanya tak pelik lah kalau Ummu Aiman tu yang balas budi lah, jaga Nabi pula. Ya. Jadi dia punya cerita tu. Jadi maksudnya ni cerita ni ada dalam syarah Syama'il Muhammadiyah juga. Syama'il tu ada cerita detail tentang Ummu Aiman ni tadi. Nama dia Barakah. Ya, memang berkat sungguh lah dia ni, memang hebat lah. Ya. So maknanya kesimpulan yang kita boleh buat ialah apa ni, masyarakat Islam ni dibina oleh tadilah, ya, hubungan dia persemendaan, maknanya kahwin, penyusuan, ya, hamba sahaya yang dibebaskan. Ini memang 3 instrumen. Kahwin, ya, macam kita kata Nabi dengan Abu Sufyan tak ada hubungan, dia bukan Bani Hashim, tapi macam mana nak dekatkan? Nabi kahwin dengan Ramlah, ya. Abu Sufyan pun terbuka hati masuk Islam, ya, melalui perkahwinan. Macam tadi kita kata Nabi dengan Khalid tak ada hubungan, ya. Sebab Khalid Bani Makhzum, Nabi Bani Hashim, ya. Tapi bila sepupu dia kan, Ummu Salamah, ya, bila Ummu Salamah dikahwini oleh Nabi, Khalid dah kata, sepupu aku pun masuk Islam. Ya. Yang menarik Khalid tu, kalau Ustaz boleh sebut, nanti mak Khalid nama dia Lubabah, ya. Lubabah As-Sughra. Sebab orang Arab jangan pelik, dia ada anak dua-dua nama sama. Macam Khalid tadi, ya, mak dia Lubabah As-Sughra, Lubabah Junior. Kakak pada mak dia Lubabah Senior. Dia Lubabah Kubra, Lubabah Al-Kubra, Lubabah As-Sughra. Nama sama. Ya, macam kita lah. Bush Junior, Bush Senior. Cuma dia bapa dengan anak. Ya. Jadi apa kita panggil? Junior kan dia panggil. Itu nama JR dulu masa ya junior kan. JR tu junior lah, kalau bapa SR lah kot, ya. Senior lah. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya dalam bangsa Arab pun sama juga. Mak Khalid tu, Lubabah As-Sughra tu, adik-beradik dengan Maimunah, perempuan terakhir yang Nabi kahwin. Kan isteri Nabi kan ada seorang lagi, last. Dia sisters. Adik-beradik. Itu yang Khalid ni, bila Nabi pergi rumah Maimunah, sebab dia tak boleh tidur malam rumah Nabi. Sebab Khalid ni masa hijrah umur 31. Dia muda sikit daripada Bilal. Bilal berapa umur masa hijrah? Masa Nabi hijrah berapa umur Bilal? Ya, 43. Tuan-tuan kena ingat, ya. Ustaz selalu jadikan Nabi tu sebagai benchmark. Memanglah kan, memang Nabi benchmark kita. Dari segi umur pun sama. Masa hijrah Nabi 53. Bilal berapa? 43. Maknanya dia 10 tahun junior. Ketika Nabi wafat umur 63, dah tentulah Bilal umur 53. Cuma Bilal dia panjang umur 10 tahun lagi. Maknanya dia wafat pun umur sama dengan Nabi. Okey, itu Bilal, ya. Sekarang kita pergi Khalid pula. Ya. Khalid masa hijrah, Ustaz kena buat macam ni jugalah, tapi dah papan tak cukup. Ya. Tak apa. Ya, tak. Masa kita dah injury time lah. Ya. Pasal Ustaz kena pergi DRB pula. Ada kuliah DRB pula, ya. Tapi tak apalah, dia dekat kan. Tak adalah jauh sangat, okeylah. DRB di Glen Mary. Okeylah. Senang sikitlah. Okey, tak apa, ya. Jadi Khalid masa Nabi hijrah tu umur dia 31 tahun. Mana berapa beza umur Khalid dengan Nabi? 9. Ya? Mana dia dengan Bilal 9. Dia dengan Bilal 9, ya. Ustaz berjaya trik apa Abang Syuib? 12. Dia dengan Nabi bezanya ialah 12. Bukan 12.
22 tahun. 5 tolak 3, 2. Nabi 53, Okey. dia 31. Oh, dia satu. Oh, okey. 22 lah. 22 lah. 22 lah. 53 tolak 31, 22 tahun. Ha. Bukan 12 tahun. 12 tahun Omar dengan Nabi 12 tahun. Ya. Dia nampak ni sikit lah. Tapi kalau kita ulang-ulang lama-lama dapat sebenarnya. Ustaz pun macam tu kat dulu. Macam ni kat macam perempuan, tuan-tuan. Ya. Blur je. Biasalah dulu. Ya. Ha. Tapi lama-lama sebab kita tolak-tolak je. Ustaz hanya guna campur dengan tolak je. Ustaz tak guna darab pun. Darab dan bagi Ustaz tak guna. Ya. Walaupun depan Ustaz ni banyak engineer, ya. Macam-macam engineer dia kan, ya. Paling kurang domestic engineer lah. Domestic engineer. Ustaz tahu lah telecommunication engineer lah apa kan, macam-macam lah, ya. Jadi Ustaz bagi campur tolak je. Bilal 10 tahun muda pada Nabi. Bilal kan? Khalid Al-Walid 22 tahun muda pada Nabi. Ya. Jadi kalau dia 22 tahun muda, betul lah. 53 tolak 22 kan 31. 31 tahun masa hijrah. Tapi dia belum masuk Islam lagi. Khalid ni masuk Islam lambat. Tahun yang ke-8 nanti. Ya, maknanya masa dia masuk Islam umur dia lebih kurang 39 tahun. Sebab 31 campur 8 39 tahun umur dia. Lambat masuk Islam. Ya. Jadi maknanya masa dia umur 42 Nabi wafat dah. 39, 40, 41, 3 tahun je Nabi wafat. Ya. Dia tak pindah Madinah mula-mula. Mula-mula dia pergi Madinah saja, kemudian dia balik-balik. Dia ikut Nabi lah. Nanti dia ikut Nabi untuk buka Mekah. Lepas tu bila Nabi balik ke Madinah, dia ikut. So, dia jadi muhajirin dah. Dia muhajirin. Ya, sebab tu dia terlibat dalam perang apa nanti lepas-lepas tu. Ya. Khalid bin Al-Walid. Dia dapat title Saifullah. Jadi maksudnya walaupun dia masuk Islam lambat, tapi macam tadilah, sebab apa Khalid rapat dengan Nabi? Pasal dua isteri Nabi, adalah dia punya family. Ummu Salamah sepupu dia, Maimunah mak saudara dia. Jadi sebab tu dia rapat dengan Nabi. Sebab tu bila Nabi pergi rumah Maimunah, dia boleh pergi rumah Nabi. Ya, dia kata dia tengok Nabi datang rumah Maimunah. Dia bawa hidangan tu, dia bawa dop tu. Dia nak makan dengan Nabi. Nabi pula tak biasa makan. Dop Nabi tak biasa kan. Nabi Bani Hashim kan dia bangsawan kan, dia bangsawan high class. Jadi bila Nabi nak cubit kita panggil, Khalid bagi tahu ni dop ya Rasulullah. Nabi pun tak jadi makan, ya. Khalid pun tanya, haramun haza ya Rasulullah, benda ni haram ke? Nabi kata tak haram, cuma aku tak biasa makan. Ya, macam kita lah kan, ya, bila apa tengok ada budu, nampak macam menyelerakan. Ya, tapi lepas tu bila nak tak, ustaz budu ni ustaz, ya, dia kata budu kita kata nanti dulu, tapi kalau dicampur dengan nasi apa kita nasi kerabu makan pula. Betul tak, ya? Dia kata saya durian tak makan, tapi tempoyak dia sapu semacam je. Jadi manusia ni kadang-kadang dia double standard tau, manusia ni. Double standard, ya. Jadi jangan double standard lah dalam hidup kita kan, ya. So kalau tak makan durian, tempoyak pun jangan makan lah. Tapi dia kata tempoyak sedap ustaz. Okey, tak apalah. Kesimpulan dia nak bagi tahu, selain daripada perkahwinan, ya, semendaan tadi, penyusuan yang menyebabkan Nabi ada hubungan dengan Halimah apa semua kan, Ummu Aiman, dan juga bebas hamba. Bebas hamba Ustaz bagi contoh tadi Bilal kan. Bilal adalah maula pada Abu Bakar. Jadi cuba kita tengok. Memang bangsa Arab ni, masyarakat Arab, dia memang macam tu. Dia punya sosio sosio kehidupan dia. Ya. Jadi sosio political punya life dia macam tu. Sebab tu dia rapat. Kita kata pasal apa dia rapat? Dia bukan Bani Hashim. Oh, pasal kahwin. Ya, pasal dibebaskan hamba. Pasal penyusuan. Sebab tu dia rapat tu. Ya. Jadi benda-benda ni yang, sebab tu bila kita belajar sirah, ustaz kena cerita. Tak sama ada tuan-tuan dan puan suka atau tidak. Ya, tapi boleh bertahan tu. Ya, boleh bertahan, boleh duduk lagi tu, okeylah tu. Kak Syima dengan Abang Syuib memang tak boleh lari lah pasal dia memang kat sini. Ya. Cuma hari ni mungkin yang lain ada tugasan lain-lain ke kan. Jadi itulah yang ustaz boleh sampaikan pada hari ni, ya. Kita baru mukadimah Aminah dan Abdul Muttalib. Cuma tuan-tuan dan puan-puan senang je. Setiap kali nak datang kelas,
10 minit baca sikit. Baca sikit 10 minit je. 10 minit baca sikit. Ya, datang awal sikit, baca-baca. By the time ustaz sampai, tuan-tuan dah ada idea dah. Dah ada apa kita panggil, dah ada overview lah ya. Ada sikit overview. Ustaz pun tambah-tambah poin-poin lain. Jadi cantik lah ya. Kalau tak dapat, kalau banyak missing tu, tengok balik video tu. Ya, biasa ni upload ke ni ke? Upload dah upload dah. Upload dalam ni ke? Dalam FB. Oh, patutlah ustaz tak ada FB. Dah ada. Ya. Tak boleh, tak mampu nak menjawab soalan-soalan orang nanti. Orang kata kita sombong pula tak jawab nanti. Ya. Okey, sekadar tu wasallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.